melatihkan imam yang adil dengan secara syarak ataupun dititah oleh syarak. Wa wajibun nasbu imamin adlin bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. La bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Falaysa ruknan yu'taqad fid dini fala tazid an amrihil mubini. Jadi masalah kerja amir, masalah amir yang adil tu wajib kita latih dengan secara syarak. Lagi pula kerja tugasnya apabila dilatihkan dia imam adil, dia kena kerja tugasnya dia wajib kena menyuruh perkara gapo dia. Yakni kerja dan tugas dia tu kena suruh benda yang baik, lagi pula larang benda yang jahat. Tengok. Syahdan ining satu syahdan. Hak kalimate wa'mur bi urfin wajtanib namimah. Waribatan wa khaslatan zamimah kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mira'i wal jadal fa'tamidi. Tengok Syahdan ining satu syahdan ialah satu jagaan daripada musannif kita. Hadza syahdan gitu. Jadi syahdan tu khabar bagi mubtada mahzuf takdir molek. Syahdan ai hadza syahdan. Bermula ining syahdan suatu jaga suatu beri kesedaran daripada musannif suruh kita tu jaga dan kita tu sedar. Kita tu khabar. Musannif kata arti perbuatan. Arti perbuatan, maksud perbuatan, kesimpulan daripada perbuatan, ringkasan daripada perbuatan itu mana arti? Apa arti? Yakni kesimpulan dan maksud perbuatan. Perbuatan mana? Perbuatan hak imi kena kerja, hak imi kena bertugas. Hak kalimat itu wa'mur bi urfin wajtanib namimang waribatan wa khaslatan zamimah. Kerja ami ialah wajib menyuruhkan perkara yang baik dan melarangkan perkara yang jahat. Maka perbuatan tu maksud dengan perbuatan sani apa dia kesimpulan? Perbuatan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Yang dikenali akan dia oleh orang ramai kata perbuatan ni baik. Perbuatan ni uruh ramai, kebanyakan orang ramai, kebanyakan manusia ramai kata perkara ni dikenali kata baik, perkara hak Tuhan suka dan perkara hak Tuhan kenal. Itu muradnya perbuatan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Yang dikenali oleh orang ramai. Itu tiap barang. Tu nak mentarifkan gapo perbuatan yang ma'ruf ni, takrif buat itu. Ini suatu takrif bagi perbuatan al-amru bil ma'ruf. Yani perbuatan ma'ruf itu. Ini mentakrif oleh musannif perbuatan yang ma'ruf ataupun asyai'ul ma'ruf. Ini mentakrif dan beri pengenalan oleh musannif kepada kita. Apakah perbuatan yang ma'ruf? Hak yang wajib di atas imam itu mentitah dan menyuruhnya. Dan itu yang kata tiap-tiap barang yang tiap-tiap barang yang suatu, tiap-tiap barang yang suatu tu badalah barang suatu hak tulah ya, tapi badal ataupun takkid. Tiap-tiap barang mana yang suatu itu sebagai takkid pada barang je. Apa barang yang suatu? Sifat yang telah dikenal ia, telah dimakruf akan dia, ataupun telah dikenali, dimasyhuri ia barang ataupun yang suatu sani. Nak kata tiap-tiap gapo dia? Perbuatan yang makruf ialah barang yang suatu yang telah dikenali ia yang suatu sani. Makna dikenali, dimasyhur, dikalangi manusia. Sebab tu dia panggil urus sini tanah supaya ni nak misal dia mau urus supaya kita kena kena darah di maju kita semaya. Kita semaya pak takbir maya zuhur tadi. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi. Allahu akbar. Maya sudah pak saat itu assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba tengok darah ada di baju kita. Tengok darah ada di baju kita. Apabila darah ada di baju kita saat ni, tengok. Kalau darah ni hipung kita sini sikit, tapi mah hipung jadi ada satu ya. Uruh ramai kata sikit ke banyak.
Demo tak darah sekadar ni sikit. Apabila darah sekadar ni urus ramai. Orang ramai tu sikit tarah ni. Orang ramai tepi tu sikit ni. Apabila sikit, semaya kita tak batal. Tapi kalau hipun sini sikit, darah nampak tupuk-tupuk, mau hipun. Oh, demo tak kalau hipun ni banyak ni. Kalau banyak, mana kita kena qada semaya semula. Ataupun kena semaya semula. Maya kita batal. Jadi yang katanya yang telah dikenali telah dikenali daripada taat akan Allah Ta'ala. Makjing darah makjing. Daripada taat. Makna katanya suatu yang dikenali. Makna suatu barang ataupun barang yang suatu yang dikenali, dimakruf ataupun dimasyhurkan akan dia oleh manusia ramai. Gapo dia bagian ini? Daripada taat. Daripada patuh dan taat dan ikut. Mana taat? Yang ni perkara tu membawa pada taat dan patuh dan ikut akan Allahu Ta'ala. Jadi barang saat ni tu membawa dengan suatu hak imej suruh kata al-amru bil ma'ruf. Al-ma'ruf ni suatu perkara dan barang suatu yang dikenali dan dimakruf, dimasyhuri oleh manusia ramai. Kata suatu ni daripada perkara yang membawa pada taat, patuh kepada Allah. Gapo patuh tu supaya semaya. Ini satu perkara yang membawa pada kita taat ke Allah. Taat tak? Taat tu pas zikir la ilaha illallah. Ni orang panggil ni la ilaha illallah. Ni orang panggil al-ma'ruf. Orang ramai kenali kata, oh ni satu perkara membawa pada taat tu we. Ingat tu we, patuh tu. Tu orang panggil al-ma'ruf. Dan jalan ibadat. Dan pula ma'ruf ni orang panggil satu jalan. Satu tarik, satu jalan ibadat bagi Allah Ta'ala. Satu jalan untuk kita beribadat bagi Allah. Satu jalan bagi ibadat pada Allah. Dan ihsan. Dan ihsan yakni membuat baik. Waidah. Dan ihsan pasal molek bukan baik, yakni membuat baik bagi manusia. Dengan amalan ni juga kita boleh baik bagi manusia. Mana kita semaya? Semaya ni orang panggil al-ma'ruf. Sebab apa dikenali oleh orang ramai, dimasyhuri oleh orang ramai, oleh manusia, kata perkara ni baik. Baik ke mana? Ini satu taat dan patuh dan turut kita akan titah Allah. Dan ini satu jalan kita ibadat dan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan di sini juga orang panggil ihsan kita, memperbaiklah kita bagi manusia. Masalah semaya tak nampak mana kita buat baik manusia supaya kita sedekah. Kita orang kaya, orang duit dah. Lepas tu apabila orang tu mari dak pemah kita assalamualaikum, ataupun kita tengok di dalam nak tu orang kaki tepak ataupun kaki apa, kaki kudung nak khija tak leh, maka kita make duit dalam poket kita pergi sedekah dia. Maka sedekah ni dia panggil al-ma'ruf, dikenali perkara yang baik. Ini satu perkara yang taat ke Tuhan dan jalan untuk persembahan kita tu. Lepas tu boleh kita buat baik kepada satu insan tu. Tuan-tuan molek kalau sedekah tu nampak ihsan kita, buat baik kita pada manusia. Satu. Dan arti kejahatan, perhati molek. Dan arti kejahatan itu, perhati molek. Maksud kejahatan budak-budak ni. Ngaji sikit pun tak apa, we faham apa yang nak lagi kita. Dan arti kejahatan, yakni maksud kesimpulan kejahatan itu tiap perbuatan. Soalan tadi inilah mubtada khabar. Dan bermula arti. Arti itu kita pakai mubtada. Tiap-tiap tu kita pakai khabar. Buh mubtada min seka pada kata arti itu mubtada, tiap-tiap pakai khabar. Dan arti, yakni bermula arti. Bermula maksud kesimpulan kejahatan itu ialah ialah tiap-tiap perbuatan, ialah kena pada tiap-tiap perbuatan. Perbuatan mana? Yang telah gawa dikenal ia yang tu, ia perbuatan tu lah. Gapo dikenali perbuatan ni? Daripada barang suatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Perkara ni seolah tasyaruk tu benci, Allah Ta'ala tu benci. Supaya apabila kita buat perkara ni makruf orang ramai tu tak kena.
Makruhnya di kalangan orang ramai kenapa? Benda ni benda tak comel. Benda ni benda tak molek. Mana supaya kita minum arak? Orang ramai, dia ni kan minum arak semua. Kau tak boleh tengok beci. Orang ramai tengok dah. Rolek ke benda ni orang ramai tengok tak kena. Lepas tu diri Tuhan beci. Syarat tak kena. Manusia umum pun tak kena. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri tak kena. Mana? Minum arak Tuhan larang. Dah, berzina Tuhan larang. Tinggal semaya Tuhan larang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Minum arak Tuhan tak kena. Manusia ramai kena dak. Cuba ambil arak minum dalam rumah mempakat belaga gelas. Semua nama tahu teruk. Siapa tahu minum arak. Dah, semua orang ramai tu pakat pukul kata nah. Tak comel, tak molek rumah ni ke pakat dak wak mok syiak duk derakok kita. Orang ramai kenali kata benda ni tak comel. Lepas tu Allah sendiri benci kepada perkara itu. Benci oleh Allah dan Rasulnya Rasul Allah. Habis kat tu. Dan syarat bagi orang yang menyuruh. Tengok molek weh. Syarat bagi orang yang menyuruh. Syarat bagi orang nak suruh orang ni. Syarat kita nak suruh orang ni, orang nak menyuruh orang tu kena bersifat agama weh. Tengok dah. Dan syarat bagi orang yang menyuruh, yakni makna ta syarat bagi orang nak menyuruh kebajikan dan orang yang nak menegah atas kejahatan ni. Syarat bagi orang nak suruh orang ni, ia kena pakai syarat gapo? Ia kena bersifat dengan gapo gitu. Bos itu lu tulis luar lu. Yakni bagi seorang yang nak menyuruhkan akan satu orang dengan perkara kebajikan dan nak larangkan kejahatan, maka syarat bagi yang menyuruh, seorang nak suruh orang tu, seorang tu kena bersifat dengan gapo? Tengok. Dan syarat, yakni orang panggil perkara yang hubung kait, perkara yang ada disangkut dengan seorang nak menyuruhkan orang tu dengan perkara baik. Tidak. Yang menyuruh ia yang kebajikan. Yang nak suruh kebajikan. Hei, Fok Demo semaya. Hei, Fok Demo saat ni kena mengaji. Hei, Fok Demo saat ni jangan duk buat benda ni. No tak molek ni. Jangan duk minum arak lai kapung. Jangan duk masuk tina lai kapung. Orang nak suruh orang ni kena bersifat dengan gapo? Dan orang yang nak menegahkan atas kejahatan itu, 3 perkara. Ia kena bersifat 3 perkara ni. Syarat tadi dia kena bersifat 3 perkara ni. Mana tengok molek. Pertama jadi syarat yang pertama itu. Pertama, yakni syarat pertama. Perkara kait yang pertama di atas orang yang nak menyuruh dia ni. Tengok weh. Dan syarat pertamanya apa? Handa ada ia yang menyuruh. Yang imam tu lah. Imam yang nak menyuruh ni. Tak situ. Handa ada ia imam yang menyuruh saat ni tu. Seorang menyuruh saat ni tu. Mengenal hukum. Ia kena kenalkan hukum syarak. Jadi bagi seorang nak suruh orang saat ni tu, dia tu tak reti buta tuli hukum syarak, lepas tu nak pergi nak suruh orang. Dia mau kata kok mana email ni tu dia tak ngaji agama, nak mari suruh orang suruh semaya, lepas tu nak lari orang tak wi minum arak, tak wi larang lah. Dia diri pun tak reti, lepas nak pergi suruh orang kat mana? Jadi mana imam yang adil ataupun seorang pemimpin, ia nak suruh orang buat kebajikan, suruh orang buat benda al-ma'ruf, bermakna kata diri dia sendiri kena reti hak agama. Ni dia sendiri tak reti agama, supaya kita terinilah. Supaya demo ni ngaji haburihan saja. Ngaji hak orang panggil ke apa? Ngaji masalah haburihan saja. Ngaji setengah masalah burihan, masalah tadbir kapun, tapi dia tak ada ngaji agama. Usul ya tak ngaji, sifat 20 ya tak ngaji, masalah fiqh batas sah halal haram ya tak ngaji, masalah tasawuf tak ngaji. Lepas tu dia nak mai kecek buku agama pula. Jawab kata kalau dia kecek pun dia panggil jatuh bab silah. Kalau dia kena pun betul lah. Kadang-kadang golek kena jadi tak betul. Orang tak ngaji agama nak mai kecek agama tak kena. Ya tak? Orang ni tak ngaji agama, patut nak pergi kecek agama. Kecek agama dia panggil dengan fikir akal ya. Fikir orang panggil royak agama dengan masalah nampak ke akal ya, bukan dengan ya reti. Sebab tu orang nak hukum satu-satu perkara kena ambil ahli ya. Tak ni payah kadang-kadang ngaji ko orang panggil faiz gapo saya saman, lepas tu main nak hukum hak agama, ini orang panggil silap. Kena cari ahli ya, kena cari ahli ilmi. Sebab tu Tuhan kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Mu kena tanya ahli zikir. Murad ahla zikri apa? Al ulama, ialah ulama. In kuntum la ta'lamun. Jika adalah kamu tak tahu dan pun belum tak reti hak agama, mu kena tanya ahli ya. Siapa dia ahli ya? Ialah daripada ulama-ulama.
Ni duk pergi hukum kod day kod urut nah. Ha tu duk jadi selerak nah. Selerak tabak moten puasa hari dua berlaku tempat teh kita ni lah. Deh. Dia mau minta maaf dah buat lah YouTube kan. Masalah tu buat gambar Firaun, lepas tu buat meja ngih, lepas tu sembah bos nah. Fok daripada fok lu jenah yalah. Orang panggil satu kelompok daripada hak-hak nah. Daripada gugu hak nah Islam. Lepas tu minta maaf kata silap daripada fok-fok dia ni. Nah, tapi gitulah silap sebab itulah makna kata kita membangkitkan benda-benda ni. Orang panggil tak kena. Al-hijrah nak besar tetangga Nabi, nak besar hijrah Nabi. Apa kau maksud dengan hijrah? Kita ambil benda ni gibuh di hijrah. Jadi tak kena. Sebab tu orang nak buat kerja ni kena orang tu reti agama supaya dengan email. Nak royak tetangga hukum nak lari orang daripada tak sewab zina, lari orang daripada minum arak sebab apa zina tak boleh. Sebab tu saya kata la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Email tu reti. Ya lari tak boleh zina. Sebab tu hai lari Al-Quran. Jangan minum arak. Tu hai lari Al-Quran. Jangan makan reba. Tu hai lari Al-Quran. Ya reti masalah reba ke apa je ni. Masalah semaya. Ya reti. Sebab tu ya suruh dengan kebaikan. Bagi orang nak hukum satu-satu hukum, orang tu kena reti. Baru sah pada dia saat ni tu menyuruh benda kebaikan dan larang benda kejahatan weh. Tengok weh. Reti hukum barang suatu yang disuruh ataupun barang yang ditegah dan tiada haruh bagi orang yang jahil. Tak haruh bagi imam yang jahil. Orang yang jahil ini imam yang jahil, gamar dia tak reti hukum hakim, tak reti kan hukum syarak, dia nak pergi tua, dia nak pergi suruh orang buat kebaikan, tak boleh. Orang yang jahil atas dimakan itu, dimakan mana? Dimakan yang tersebut daripada hukum syarak. Imam tak reti hukum syarak, maka dilarangkan. Tidak haruh menyuruh barang suatu. Dia nak suruh barang suatu daripada hukum agama, tak boleh. Atau menegahkan, nak menegah pun tak boleh. Dan kedua, hendaklah tiada menarik. Yang kedua, hendaklah tidak menarik orang yang disuruh atau yang ditegah itu kepada dosa yang terlebih besar daripada dosa yang ditegah, seperti ditegahkan ia daripada minum khamar. Ia tegah seorang pada minum khamar, maka menjadi ia seorang yang menegah ni dengan sebab ditegahkannya, tegahkan minum arak ni kepada membunuh, kepada membunuh orang yang muslim dan barang sebagai gini. Syarat yang kedua, tengok mula. Jadi imam ni kekuatan imam setara mana? Imam ni nak suruh orang buat baik, boleh. Tapi nak lari orang tak sewi buat jahat. Kemudian imam tu pergi lari kedai ni, pergi katuk misalnya, imam saat ni tu pergi katuk kedai arak. Misalnya kawasan jalan ni ada kedai arak. Misalnya kerajaan Islam. Kemudian imam saat ni tu, pergi lari orang tak minum arak, pergi katukkan kedai arak, pergi katukkan kedai kelak. Tapi dengan sebab imam tu kedai kelak minum arak tu dosa besar dah. Tapi apabila imam tu pergi katuk kedai kelak, pergi katuk kedai arak orang tak boleh minum, maka tersebab kena bunuh orang Islam yang lain. Jadi sebab apa? Sebab imam pergi katuk kedai arak, dia mau marah ke imam. Lepas tu imam tentera tak kuat anak, maka orang Islam ketika tu kena bunuh. Kadang-kadang kena peranyuk sungai, kerak katai-katai, kerak kaki, kerak tangan, tak oleh sungai misalnya. Sebab kekuatan imam tak padat. Maka kalau imam nak tegah maksiat, tapi dengan sebab tegah maksiat, dia jadi timbul ukara yang terlebih besar daripada lari arak lagi. Maka tika ni tak boleh. Makna sebab itulah supaya orang bunuh adik kita, lepas tu kita nak bunuh balas. Tak boleh. Sebab apa? Ia akan berlaku benda dosa terlebih pada tu. Maka ada bunuh gimana? Kita bunuh demo bunuh kelai. Kita bunuh demo bunuh kelai. Sebab tu orang yang nak bunuh, syarat kena orang tu ada kekuasaan yang amat tinggi. Makna demo tak wani nak buat lah. Jadi kalau misalnya Fok ni pergi bunuh orang Islam pula, katuk kedai, mana Fok yang bunuh, kutip cari habis, buh dalam penjara, ataupun buat dera, ikutlah. Tapi kalau imam tak boleh nak jaga situ, makna ketika ni, makna suruh dengan kebaikan, dan pula lari kejahatan, tak jadi wajib ketika ni. Kenapa? Kerana imam nak kawal keselamatan, masalah orang ramai tak boleh, tak wajib ketika ni. Yang tiga, tengok, yang tiga, hendaklah mengenal ia imam. Imam tu kena mengenal barang yang disuruh atau yang ditegak itu hasil maksudnya. Hasil maksud apabila dia tu suruh, maka hasil maksud pakak mari semaya belaka, pakak mari masjid belaka. Kalau kita tengok dah, kalau imam tu yang debes pun tak apa, sepatut nebel Allah amla dulu. Tok nebel Allah amla dulu, kita biasa ingat masa kita muda-muda lu gipak dia.
Kalau orang kampung yo tak terbit ngaji 3 kali. Tak terbit ngaji hari Jumaat. Yo ya dah. Pia tak terbit jemaah 3 kali, tak terbit ngaji sejid sampai 3 kali. Yo akan tanya. Hanya ana, mung sebab apa tak leh semaya masak sebab apa mung tak leh semari semaya Jumaat. Dan sebab apa mung tak leh terbit mengaji. Kalau sampai 3 kali, ya tahu ginilah, mung sipakan baju, mung sipakan barang-barang musuh, terbit daripada kampung Amla ni. Ya kedebeh. Dengan sebab ya kedebeh, dengan sebab ya kekuatan dia, tak ada siapa dia berani buat apa. Dan kalau misalnya demo berani, demo berani mari. Nak bedeng aja bedeng. Kalau email siapa setara ni tak apa. Tapi kalau email tak boleh duduk setara tu, tak boleh buat lah. Dia jadi kucah kampung, jadi balah, jadi gapo. Kadang dia orang kampung jadi selerak tabak dah. Tapi atau mu buat terawak tengok. 3 kali mu tak terbit Jumaat, 3 kali mu tak terbit semayah, tak terbit mengaji, mu sipakan baju terbit daripada kampung ni. Aku tak siwi duduk lah kampung ni. Hanya debeh. Lepas tu orang kampung hak tak awaning ke apa, orang panggil tak terbit, ya kena terbit. Yang mak tu baiklah kampung tak hidup. Fok tak ngaji ni, fok tak taat tu aku tak mau hidup lah kampung ni. Apa tu piawan ni dia? Tak ada siapa dia berani. Wak rano kawan bedeh dengan minih ni, hacur baju saya, baju pecak baju bedeh, pecak baju bedeh. Dah. Peluru beribu-ribu, biasa ya. Utik peluru habis tong-tong tak ada apa. Pecak baju saya, baju tak hacur baju. Tu tak ada dia kan. Ni. Kalau siapa tahu ni email apa? Kalau email dapat tahu ni tak boleh buat. Sebab orang tak orang panggil tak menguasai, tak boleh. Lepas tu hasil kedak maksud hak dia saat ni tu, hak dia lari dan dia tegas saat ni. Tengok. Wajib di atas email saat ni tu kena gapo dia. Tengok. Wajib di atas email yang pertama sekali at-tadbir ala ra'yatihi. Ala ra'yatihi ataupun ra'iyatihi. An-ra'iyatihi ala ra'iyatihi. At-tadbir wajib di atas email at-tadbir. Kena mengatur dan mengaturkan. Kena tadbir lagi apa? Yakni mentadbir dan pula aturkan ala ra'iyatihi, di atas rakyatnya. Wajib tak email kena atur. Apabila seorang jadi pemimpin bukan makan gaji saja ni. Duk makan gaji saja. Rakyat nak jadi lagu manuk, rakyat nak buat maksiat, rakyat nak minum arak ikut dia. Hak ni orang panggil berdosa lah iman itu. Dan iman itu ya kena tanggungkan dosa-dosa rakyat. Supaya orang jadi terimeh. Lepas tu lah kapur ni duk berlaku zina. Kadang-kadang duk sebuah rumah tu laki bini, pun laki bini tak ada menikah. Maka kalau terimeh tak gilare, terimeh tak gilare mungkar itu, maka dosa ahli kampung tu semua jatuh tah pala terimeh. Kira? Sebab tu nak jadi terimeh ni bukan dia sedap apabila ahli kampung tu pergi buat dosa, ahli kampung tu pergi tinggal semaya, ahli kampung tinggal jemaah, ahli kampung duk berzina, ahli kampung duk buat maksiat, kalau kita email tak pergi cegah benda tu, semua dosa-dosa ahli kampung tu bertaburlah jatuh tah pala kita. Ni beringat molek nak jadi tu email, jangan duk bubuk tu email sikit lagi. Kalau ada orang pandai with demo kita tak usah jadi, tak apa. With demo. Dah, sebab tu mulah bodala kata mu nak jadi tok email tak usah jadilah. Kalau mu nak jadi tok guru duk mengajar dah tak usah jadi lagi. Malaikat kampung tu jahil-jahil belaka. Tak ada dah selain pada kita jahil belaka orang lain. Malaikat kita seorang orang ngaji sikit. Orang kampung pun duk nampak kita. Maka ketika ni wajiblah kita nak jadi email. Dah, kalau dia wajib di atas email tu kena tadbir, kena atur, kena susun. Ala ra'iyati, di atas rakyatnya. Gapo susun ni yang pertama terimeh ni ataupun pemimpin yang nak atur gapo? Yang pertama al-amra bil ma'ruf, yakni suruh dengan perkara yang baik. Ingat pun ada imam sekali lagi. Jadi tok nebe, jadi tok meneh, kita boleh kawal dak kampung kita. Supaya aboyi ni. Alai pondok ni, kita boleh kawal dak, kita nak buka pondok. Boleh kawal dak dengan fak tak semaya, boleh kawal dak dengan fak tak ngaji, boleh kawal dak. Kalau kita nak jadi tok meneh, jadi tok imi. Kalau kita tak boleh kawal kampung, tak boleh nak royak demo saat ni untuk semaya. Tak boleh nak royak demo buku zakat. Demo tak kuat zakat kita tak boleh nak royak. Baik tak usah jadi. Sebab dosa demo naik tak pala kita. Dah terbit pertama sekali ni semata-mata nak berubuk tamneng yang tak tahu tu dosa pahala teruk gak. Dah tahu dosa pahala. Kita jadi imam masjid, kamu dia duk berzina lah kampung, mistina masuk lah kampung tak ada menikah kahwin, duk lah kampung kita nak pergi lari tak berani, takut kelipak kelik kita. Maka dosa tu nak tah pala kita. Kalau dia mung tak semaya, kita tak ada giroyak dah. Hei, mung nak semaya, mung selek, mung tak tubik jemaat 3 kali. Mung ni tanda munafik dan pula mung ni tanda ke? Munafik. Lagi pula mung tu dalam mengaku Allah. Kalau dia tak wani nak menegak gitu, dosa tu nak tah pala. Maka pertama sekali kena tadbir. Gawa al-amra bil ma'ruf. Yakni kena suruh dengan perkara baik. Mana? Wa huwa al-amru bil ma'ruf ni gawa.
asyai'ul ma'rufu indan nas, yakni suatu perkara yang dikenali di sisi manusia. Manusia ramai tu kenal tak? Benda baik ni, semaya baik tak? Oh, semua kata baik. Puasa baik tak? Oh, baik. Orang kata tak baik, orang tak erti. Tapi orang malas. Semua kalau orang ngaji, orang mana kata ada email, maka semua orang kata puasa, semaya, berzikir, mengatik, semua tak ada siapa dia sore pun kata benda ni tak baik. Deh. Gapo syai'ul ma'ruf indan nas? Min ta'atillahi ta'ala. Satunya syai'ul ma'ruf dengan suatu perkara yang baik yang dikenal oleh manusia ni, pertama sekali jalannya membawa pada taat kepada Allah. Patuh ke Tuhan, turut dengan apa dititah oleh Allah. Mana? Kasalawatil khamsi, semaya 5 waktu ni. Semaya 5 waktu, semua manusia kata benda ni benda baik. Lepas tu dengan benda ni juga dapat tenangkan hati. Benda ni juga dapat kita boleh kecek dengan Allah, boleh munajat dengan Allah. Mana munajat? Allahu Akbar, boleh kata Tuhan tu maha besar. Lepas tu duk kecek dengan Tuhan, Allahu Akbar kabira, hei Allah engkau maha besar. Inni wajjahtu wajhil ladzi, aku menghadapkan diriku kepada engkau ya Allah. Inna salati, sungguh semayaku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya dan kehidupan aku, wa mamati dan kematian aku, lillahi rabbil alamin, sabit bagi Allah. Dok kecek dengan Tuhan. Ni satu taat pada Allah. Ini yang panggil asyai'ul ma'ruf. Wajib iman kena menegak, kena suruh. Dan pula di dalam masalah syai'ul ma'ruf yang kedua, tamanya taat Tuhan, membuat jalan ni pergi taat Tuhan supaya kita ngaji ni. Orang panggil ngaji ni, orang panggil ma'ruf ni, syai'al ma'ruf. Dan jalan ni akan bawa surga. Jalan ni juga boleh taat kepada Allah. Dalam ngaji ni taat Tuhan dah ni, ibadat Tuhan dah. Dan pula yang kedua, wa min ibadatillahi ta'ala. Dan pula dengan syai'ul ma'ruf ni boleh mempersembahkan kepada Allah. Maka persembahan pada Allah bukan nanti sujud duk Allah Allah Allah, tapi Zuhir kata semua ni sujud lah. Tapi nak atas sembah pada Allah bukan pasti kena sujud semata-mata. Hak tu orang panggil kalau kuat yang Zuhir. Tapi dengan Allah, la ilaha illallah, subhanallah, ini orang panggil satu cara taat dan pula persembahan kepada Allah. Cara sembah yang banyak. Cara sembah salli fardhu zuhri Allah, ni cara sembah juga. La ilaha illallah, ni pun cara sembah Tuhan juga. Ataupun kita pergi gerbaikan lembu semulai lembu kan, belum nak semulai tu dari mana? Belum nak khabar. Depa kita tahu semulai tu pegai dah. Kita apa pegai pakak pegai juga belaka. Apabila nak semulai nah. Orang nak semulai tu, hey, nak semulai dah ni. Nak tunggu pisah dah ni. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ni jalan taat Tuhan. Dan ni jalan persembahan kepada Tuhan dengan kita gerbaikan seekor lembu. Masalah. Dan pula jalan ni ihsanihi kasujudihi fi salati lillah, seperti ya sujud les mayat nak nampak rupanya. Mana sujud Tuhan? Sujud dahi kita tok. Nah, lepas tu kalau sujud, kalau tapang dengan kain, kalau sujud tapang dengan kasubah, tak sah sujud kita. Nah, sebab tu Imam Syafi'i kata, mu kena makan ketika mu sujud tu sebetar ke sebesar butir padi ataupun sebesar butir jagung. Kena tapah ni. Lepas tu kalau pakai subah katuk dahi mu, maka sujud mu tak sah. Ini cara persembahan kepada Allah Taala, bukan duk pelapik-pelapik itu. Dan pula masalah kita al-amru bil ma'ruf, yakni wa min ihsanihi ilan nas. Dia buat baik pada manusia. Dalam masalah al-amru bil ma'ruf, dia buat baik pada manusia. Mana? Kasadaqatihi, seperti sedekahnya lil fakiri wal miskin. Ni buat baik pada manusia. Ini al-amru bil ma'ruf. Dia mun susah lah kampung dah. Dia tak ada nak makan apa-apa, kita pun orang yang ada, maka puasa setahun sekali ke ataupun benar sebulan sekali kita pergi berah mah dia nah. Satu gatal ataupun berah mah dia setengah guni. Ada sehari dua ni hak dok minta nah. Dah atas Facebook ni ada satu orang Tino nah atas Facebook dok minta tolong berah tak ada tok laki duk sakit. Jadi ponok kita ni di tempat tolongan lah laling. Minta lah babo dah ataupun tan cuai sung nah. Hatta kausan sikit nak makan tak ada ni. Anak tak ada nak makan, tok laki duk sakit pori tu ni boleh dak tolong. Ni makna kata dengan kita tolongkan beras segatai, kita tolongkan duit 100 ke 1000. Ni orang panggil ihsanihi ilan nas. Ini al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, wan nahya anil munkari. Tegah daripada perkara yang diingkar. Benda ni orang ingkar ni. Manusia ramai ingkar. Mana? Berzina. Orang ingkar tak? Teruk mung duk berzina. Teruk mung orang ngaji minum arak. Orang ingkar. Semua orang tolak. Orang ngaji hidup minum arak duk belaga jebur. Semua orang ingkar tak? Tak molek benda ni. Orang ingkar tak? Kita foto pakai duk ponok subah bulak je ni dek. Kabar batu mung aku duk belaga gelah.
La haula wala quwata illa billahil azim. Orang ingkar, orang tolak, orang tak kena. Apa orang tak kena tu hai kena dah. Asyai'ul munkaru indan nas minasyai'il lazi karahahu Allah Ta'ala. Suatu diingkar di sisi manusia dan perkara ini minasyai'il lazi karahahu Allah Ta'ala, membenci akan dia, akan allazi oleh Allah. Baca dengan fi'il mulak. Karahahu Allah, yang membenci akan dia oleh Allah. Dah karahahu Allah Ta'ala mislu syurbil khamar wal qimari waz zina. Seperti masalah minum arak, seperti main judi. Main judi mada apa piup piup piup. Mu tubik kau oi. Mu tubik kau ni, tubik macam edi ke tubik apa? Apa main tahu tu? Prang. Kau kawan mi 3 time kawan ni. Gapo dia? Dah bunga 3 ko ataupun nak pala gedo ke ikutlah kata gilah. Nah, maka benda ni orang panggil benda tak comel. Wa dalilu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mana dalil? Dalil daripada Quran. Kata wajib imi apabila dia pemimpin kena suruh perkara yang makruf, kena larang perkara yang diingkar. Huwa qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala tanah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ni suratul Baqarah. Tuhan katanya ni wajib ni dalil ni. Dalil bagi pemimpin wajib kena suruh. Tapi kita banyak tinggal perkara al-amru bil ma'ruf ni. Sebab tu dia jadi selerak, kapung pun selerak, jadi bala, jadi gitu gini. Sebab pemimpin diri duk selerak motai kadang-kadang hang. Kadang-kadang pemimpin sendiri ketina waka tak boleh kelipar. Kadang-kadang kok waka boleh kelipar tak nebel tak meneh. Sebab tu kapung jadi kocok, sebab tu kapung orang tak taat tu sebab tu pemimpin dia orang tahu duk main kok kedai jalan. Dah, pas nak wik orang kapung tu nak wik orang kapung tu bakat mari semaya pula. Tok email nak suruh orang. Tok email suruh demo semaya ataupun tok nebel suruh demo semaya. Tok nebel sendiri tinggal semaya. Pas tok nebel lari dia jangan nak buat benda ni. Tok nebel pun tak boleh kelipar je borak. Ni orang panggil benda yang teruk. Sebab tu kapung dia ni tak boleh masuk. Sebab tu kalau kita sikit lagi klik kapung, kita kena pilih orang ngaji. Pilih orang ada iman. Mula-mula sekali pilih orang ada imam, ada ilmu. Patut orang ni orang ada akal fikiran, patut ada keadilan, orang ni berani. Dah, patut ada ilmu. Kena pilih orang ada ilmu. Ilmu pentingnya ilmu agama dulu. Kena ada ilmu agama. Dah, Tuhan kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ni, nak suruh ke? Kamu sebaik-baik daripada umat, dia keluar untuk manusia. Kamu keluar untuk jadi naf'at manusia. Sebab tu setengah pada hadis Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang wi guna untuk manusia. Diri kita, manusia boleh ambil naf'at mana? Boleh mengajar. Diri kita, naf'at ke? Masyarakat ke? Masyarakat boleh naf'at. Hari Jumaat boleh ketebah. Pada hari Jumaat boleh heret demo jadi imam semaya. Ni orang panggil khairun nas anfa'ul linnas. Sepakat dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mu kena suruh manusia dengan kebaikan dan mu kena larang manusia daripada kejahatan. Wa tanhau, dan tegah kamu 'anil munkari. Kamu dia syarat-syarat ni bagi nak jadi pemimpin ni. Syarat bagi pemimpin nak suruh bil amriga al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa syurutu wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Syarat-syarat wajib suruh dengan perkara ma'ruf dan larang pada benda munkar. Ia syurutu wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar thalasu syurutin. Ada 3 syarat. Apabila kita jadi imam, apabila kita jadi pemimpin, wajib kita kena suruh benda baik, larang benda jahat. Tapi ada 3 syarat. Awalan, mula-mulanya orang nak suruh orang jadi ke? Suruh benda baik, larang benda jahat ni. Huwa, awalan, pertama kali. Huwa al-imam. Ataupun seorang nak suruh dengan baik, larang benda jahat. Ayyakunal imamu. Bahasa adalah imam, pemimpin. Timih kapung katuk nebel tuk menir. Kan masalah? Aliman. Dia kena tahu. Bil ahkami syar'iyyati. Dia kena tahu dengan hukum ke syarak. Dia kena reti bab semaya, dia kena retikan fiqh, dia kena retikan usul fiqh, dia kena retikan usul ludin, dia kena retikan apa dia? Ni syarat bagi ke? Jadi imam bagi ke? Pemimpin. Kita tengok Raja Brunei. Dia jangan nak baca tebas sendiri. Raja Brunei boleh jadi terimam sendiri. Kalau kita tengok di Qaddafi, di Libya.
Qaddafi al-imam, dia jadi khalifah ataupun jadi imam, jadi pemimpin. Dia saat ni tu jadi pemimpin retahkan negeri Libya. Maka daripada Qaddafi ni, orang yang alim, orang yang retikan hukum syarak, apabila hari Jumaat, dia sendiri orang pegang pikir, dia sendiri orang baca khutbah. Dan dia sendiri akan jadi imam bagi rakyat masjid tengah ataupun masjid negara. Ni imam. Ni jadi terimam. Semaya pun kadang-kadang buti tak buti, baca buti tak buti. Kadang-kadang masalah hukum fiqh pun tak reti halal haram, tak reti kan masalah usuluddin mana kena Allah Tuhan satu, tak kena. Maka orang ni nak suruh dengan benda kebaikan, dengan benda kejahatan, tak boleh suruh apabila dia tak reti dengan hukum syarak. Mana hukum syarak? Minas salah, daripada semaya, wasaumi dan puasa, wazakat, wasadaqati wa ghairiha. Orang nak jadi imam bergerti weh. Kita di imam, kita nak jadi takmir kampung, kita kena reti ketebah. Nak ketebah itu hebat ke? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi. Ni dak baca surat. Orang panggil orang la ni, orang panggil apa? Ketebah la ruhalaha. Ketebah tak ada roh baginya. Baca surat. Kadang-kadang dia dibaca, dia tak reti gopo lah surat nak. Lepas tu nak bagi orang bawah faham. Bila tok khatib nak di atas mimbar, alhamdulillah, orang bersifat negara. Si negara bawah mana isi kata tok khatib diri tak faham, tak reti. Sebab tu orang nak baca ketebah jadi takmir di tok khatib, seminggu yang nak baca tu dia kena kaji dah. Dia kena cari buah, dia mikir dah aku nak bagi orang faham wak gana. Naik pak tu jadi tegak sikit. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita takwa kepada Allah. Dengan apa takwa? Yakni kita buat dengan apa yang dititah dan kita buat dengan apa yang dilarang. Dalam ketebah, isi ketebah, satu Al-Quran. Dalam isi ketebah yang kedua Al-Hadis. Dalam isi ketebah orang panggil ada qaulus syair, perkataan syair. Dan di dalam isi ketebah lagi, ia kena ada perkataan hikayat-hikayat. Ni baca tebah tak tahu kata isi mana, sebab tu orang dengar nerah. Potong hati nak patut nerah melatu bi aliyo dah. Sudah, ibadallah tilal talwa. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Celak mata luah. Ha tu. Pok-pok ni nak tebah tu wi tegak sikit. Kena belajar tebah wi molek. Nah sebab tu abang yang ngaji khatabah di Syekh Mahmud kita dah lala ni, Syekh kita duduk di Turki, duduk di Istanbul. Pok kita ngaji tebah 3 tahun. Ha tebah saja. Ha, sebab tu nak kecek je kena ada gak khatabah, kita nak kecek lagu mana kita nak jadi insan fa'aliyu, manusia yang boleh heret orang dengan kata kita boleh tarik orang. Ha tu penting email kena reti. Yang kedua, huwa iza amara aw naha syai'an allazi la yuaddi ila zambin akbar. Yakni kalau email tu suruh, email tu larang dengan perbuatan email tak membawa pada dosa yang terlebih besar. Misal larang buku arak, maka kita timbul buku bunuh orang pas dah ni. Sebab apa? Murih pada email lari buku arak. Katuk bang judi. Maka maksud saya, fok-fok bang judi marah ke email, pergi bunuh manusia di tepi itu. Pergi kena oleh kapal kawasan tu. Kalau email saat ni tu tak boleh nak menhati, tak boleh nak menteh, benda-benda dosa terlebih besar, maka ini tak wajib email tu suruh dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mana tu email kena tegak, boleh tegak lagi pula, boleh peteh daripada ukara-ukara, dosa nak timbul selepas daripada tu terlebih besar. Yang ketiga, wasalisan huwa an yakunal imam an yahsula lahu, buasa hasilah baginya bagi imam fil amri wan nahyi, hasil bagi imam pada al amri wan nahyi ilal maksud. Nah, siapa tu jual? Makna kata suruh orang tu baik dak sejik weh. Ha pakak tu baik. Puak tak biasa tu baik Jumaah tu baik Jumaah. Biasa tak biasa tu baik pian puasa tu baik. Maka hasil weh. Patulah lari demo takwi buat maksiat. Maka berhenti weh. Ha deh. Supaya kita dulu-dululah banyak ke dah. Ha gitulah lebih kurang insya-Allah dah. Ha buka hadis sikit kamar dikata wallahu a'lam dah. Ha sebab tu puak ni kena belajar nah, tebah kena belajar. Lepas tu kena wi tegak, kecek gapo kena wi tegak. Lepas tu cara kecek tu nak buat lagu mana nak wi orang mudah faham. Tak tinggi. Kecek mana nak wi orang mudah faham, mudah reti. Dengan kalah kita kecek orang mudah reti. Ha tak tinggi tak apa, ha tak kita ni kita baca ni sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita dah. Dah budak ni. Dah. Ni lidah-lidah kita ni. Kena hajar agak ni. Jangan hajar kecek belik.
Lepas tu cara mengajar, jangan domat uleh hak tular sangat. Lepas tu kita royak demo, royak benda tu jadi bunyi mudah. Orang kampung boleh makan, jadi supaya kita royak pisau, suap dia makan. Dia boleh makan lalu dah. Jangan duk kecek dia boleh, siapa orang tak reti, tak faham. Hak tu dia mau tak ngaji kita, dia payah faham. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula. Far'un ai hadza mufarri'un. Ini satu cawengi, satu cabangi. Tak le kitab tu. Dan nak baca ni sikit. Fima yaqulu, pada barang yang berkata lah ia seorang. Idza ada zimmiyan, apabila kita menziarahi, ada tika ni bukan makna kembali, makna kita menziarahi zimmiyan, akan kafir zimmi. Orang kafir zimmi sakit, maka dia duduk tepi rumah kita, jiran kita, duduk dalam negara Islam, kita pun duduk bersaing dengan dia. Maka cara kita nak ziarahkan kafir zimmi ni, boleh ke tak kita nak wisalah ke dia. Tengok. I'lam, ketahuilah engkau, anna ashabana, akan sesungguh bahasa sahabat kami dan taulan kami, anak murid kami kata, ikhtalafu fi iyadati zimmi, bersalahan oleh mereka itu dan bertelikahlah oleh mereka itu siapa dia? Ashabuna. Domir tak molek. Jadi berselisih dan bertelikah di antara taulan kami, anak-anak murid kami, fi iyadati zimmi. Iyadah tu baca sebab tu pada ada tika ni bukan ada ya'udu, bukan ada mana kembali, ada mana mengziarahi. Sebab tu lafaz Arab banyak weh. Gini, lafaz ada ni kita tengok gini. Nah, lafaz Arab ni mau tengok sini. Kalau zara ni dah, zara. Ha ni zara, ha ni zara dah. Ziarah. Ziarah kan ni, tapi kawan ni. Ziarah orang segar. Hak ni zara. Ha dah. Ziarah orang segar. Kalau ada ziarah orang sakit. Orang sakit. Faham tak? Lafaz tu bunyi kalau kita terjemah mari bahasa Melayu, zara menziarahi, ada menziarahi. Mana pak beza? Zara yakni kita pergi ziarah tok guru kita duk sihat. Kita pergi ziarah nak ambil keberkatan, nak ambil tafaul dengan dia. Tu orang panggil zara. Kita ziarah orang segar. Ziarah ibu bapa kita hak segar. Ziarah adik-beradik kita segar. Orang panggil zara bahasa Arab. Bahasa Melayu ziarah juga. Tapi lafaz Arab dia tukar sikit. Kalau ziarah sakit dia pakai lah ada. Musdaya bunyi iyada, yakni kita ziarah orang sakit. Tu beza zara dengan ada. Sini pakai ada. Kama dia menziarahi akan orang yang sakit, kita ziarahkan orang zimmi, kafir zimmi hak duk dalam negara Islam, duk bayar cukai pada negara Islam, maka bersalah oleh ulama-ulama di zaman dulu dan anak-anak murid bagi imam kata, ikhtalafu fi iyadati zimmi fastahabbaha jama'atun, maka membela sunat akan dia akan iyadat zimmi. Jadi orang panggil membela sunat, mempergalau akan dia akan iyadat zimmi jama'atun, oleh satu jemaah dan kumpulan, ai jama'atun minal ulama'i. Wa itu jama'atun ai jama'atun minal ulama, yakni satu kumpulan daripada ulama ya bila sunat. Molek juga kita pergi ziarah ke zimmi, dia tu sungguh tak kafir tapi dia duduk dalam negara Islam, dia saat ni bayar cukai, bayar asir pada kerajaan Islam. Lepas tu kali kita pergi ziarah dia, masya-Allah lah orang Islam, walaupun dia tu agama tak sekali, agama tak supang kita, tapi dia kasih sayang pada kita. Mudah-mudahan Tuhan tu terbuka hati dia saat ni tu. Nah, masukkan Islam. Terimakan Islam. Dek. Wa mana'aha, dan pula menegah akan dia akan iyadat zimmi jama'atun, oleh satu jemaah minal ulama. Tengok ulama kata tak leh sebab hadis mana? Hadis Nabi suruh memberati, suruh jadi orang panggil wak bekai, lagi pula wak kasar dengan masalah orang-orang kafir. Mana daripada ayat ta asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ayat maksud kita kasar gorok dengan orang kafir. Lagi pada tu ilat masing-masing orang panggil al-illatu la tatazahamu. Tatazahamu, orang panggil ilat tu masing-masing nampaklah. Hak tak nampak kita sunat, kita ziarah, demo kata supaya nak tarik dia kepada Islam. Hak kata tak boleh sebab ayat minta asyidda wa alal kufar, pakai surah ayat tak kan? Gitu dia. Wa dzakara asy-syashiyyu al-ikhtilafa,
dan telah menyebut oleh Syashi, Imam nama Syashi, al-ikhtilaf ay al-ikhtilaf bainal ulama, yakni perselisihan di antara ulama-ulama kata Syashi, thumma qul, kemudian berkatalah ia Imam Syashi, kata ana as-sawabu indi, ni orang panggil pandangnya dia, ni nampak ke dia, nampak ke bagi Imam Syashi, nampak ana as-sawabu bermula yang betulnya, salah tak as-sawabu ay al-qaulul musawwibu indi, takdir dia as-sawabu ay al-qaulu al-musawwibu, bermula perkataan yang membetul ia, kata yang betul ia, ya sebenar ia, kata yang betul saat ni apa dia? Di sisi aku, di sisi Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i kata nak ayyuqala, bahawasa dikatakan iyadatul kafiri fil jumlati, bermula kita menziarahi akan orang yang kafir yang duduk dalam negara Islam ini, fil jumlati, pada perhimpunan, yakni pada apa? Sepitah lalu. Fil jumlati ay fil ijmali, dalam masalah kita terpakai borang sepitah lalunya, boleh ke tak boleh? Jaizatun, haruh iyadatul kafiri. Jadi perkataan secara jumlahnya, cara perhimpunannya, cara sepitah lalunya, haruh ke tak haruh? Di sisi aku, kata Imam Syafi'i, yang kata yang betul sisi aku, bukan perkataan yang betul di sisi ulama lain, bukan di sisi orang lain, bukan di sisi ulama lain. Di sisi aku nampaknya menziarahi orang kafir secara sepitah lalunya boleh, haruh, tak ada siapa setengah hari dak. Wal qurbatu fiha mauqufatun, dan nak menghampiri fiha padanya ai li ajliha, kerana iyadatil kafir, kita nak berdamping, nak menghampiri fiha ai li ajliha, kerana iyadatil kafir, kita ziarah semata ziarah buat hubungi supaya dia saat ni tak akan memeluk Islam, bukan kita ziarah kerana nak mendampingi, nak mendekat, tidak. Kalau nak mendekat mauqufatun, dihenti akan dia oleh syarak, ala hurmatin, ala nau'i hurmatin, di atas satu bagai, satu macam daripada teguh. Jadi kalau kita pergi ziarah orang kafir duk sakit hospital, lepas tu kita ziarah kerana nak mendekati dia, kerana nak berapik dengan dia, hak ni orang panggil masuk dari satu nau yang ditegahi akan dia. Adapun kalau kita pergi ziarah semata-mata ziarah, bukan nak berapik dengan dia, bukan nak rapat, supaya dia tu rasa jinak hati duk dalam negara Islam, orang Islam ni baik aku rasa nak masuk Islam gatik kalau lagu tu tak apa. Tapi kalau pergi ziarah kerana nak menghampiri, nak mendekati, hak tu tak boleh, orang panggil termasuk dalam satu nau yang ditegah. Tu ketaranu biha, yang disertaikan dengan dia, dengan dia, dengan apa dia, dengan iadah sana. Jadi makna kata dihenti di atas satu nau yang diharamkan akan dia, ditegah, yang disertai biha dengan dia, tu ketaranu biha, yang disertaikan dengan dia, dengan al-qurbah ataupun masalah iadah ni, min jiwarin, daripada masalah berjirah. Orang panggil mana katanya iyadatul kafir fil jaizah, tapi qurbatu fiha mauqufatun ala nau'i hurmatin. Hurmah mana yang disertai dengan dia, dengan hurmah ni min jiwar, daripada berjirah, au qarabatin, ataupun masalah qarabah. Jadi makna kata kalau kita ziarah semata-mata ziarah, bukan nak mendekati, hak tu tak ada haram tu haram. Tapi kalau kita ziarah nak tengok tak kita rapik, kita rapat dia, hak tu masuk dalam nak yang ditegah. Kamu ada disertai akan dengan nak yang ditegah ni daripada masalah berjiran ataupun masalah qarabah. Orang Islam tak boleh nak rapik sangat, nak rapat sangat, hak tu dia tegah. Malaikannya masalah berjiran tu kira lain pula, masalah lain. Qultu hadzal ladzi zakarahu Syafi'i hasanun, ini katakan elok sekat dulu. Kamu kata wallahu alam, panjang dah. Pada tu dulu.